Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi faham tentang apa yang kita dengar dalam kuliah ini ataupun dalam bayan ini. Tak ada siapa lain daripada dia. Jadi kalau kita tak diberi faham oleh Allah, maka kita takkan dapat faham. Tapi kita kena tahulah sebab kenapa. Kan? Kita bijak dalam bab-bab dunia, kan? Tapi tak boleh faham pula bab agama ni, kan? Apa sebab? Otak untuk dunia digunakan juga yang sama, baik, tapi yang bab ini tak boleh faham pula. Allah tak bagi faham. Sebab benda ni mahal, kan? Benda agama ni bukan benda murahan. Dia benda mahal, berharga di sisi Allah. Jadi orang hipokrit di zaman Nabi tu berada juga dalam majlis Nabi. Tapi selepas majlis, dia pergi tanya kepada sahabat, apa yang Nabi cakap ni? Dia tak faham. Jadi kenapa hipokrit tu tak boleh faham? Tentulah dia tak dapat faham, dia iman tak ada, kan? Duduk majlis sama, dia kena duduklah sebab dia mesti kelihatan orang beriman. Jadi untuk dilihat seorang beriman, dia kena berada lah dalam majlis Nabi. Kalau tidak, nampak sangat dia bukan orang beriman. Tapi mereka tak diberi faham. Jadi mereka yang tak diberi faham ni bimbanglah sikit. Takut-takut tuan-tuan ni orang munafikin. Saya bukan nak tuduh, tapi kenapa saya tak dibagi faham? Jadi kita ni mungkin bukan munafikin, tapi apa sebab kita diberi faham, tak diberi faham? Pernah tak kita tanya diri kita, kenapa saya tak dapat faham? Atau kenapa saya tak diberi faham? Sufyan, dapat tak kau jawapan dia? Ha? Ha? Yazid, yang saya cakap dengan riak. kenapa kau tak dapat faham? Jadi saya bagi tahu kamu, iaitu kamu rasa besar diri, rasa tahu. Bila rasa tahu ni, mana Allah nak bagi kita tahu lagi? Dah tahu. Jadi bila dah tahu, dah tak ada gairah lah nak tahu, kan? Dan tak ada doa lah pada Allah supaya dapat tahu. Jadi akibat dari itu, Allah tak bagi faham, kan? Jadi
perasaan tahu ni, saya tahu, ini berkait dengan iman lah. Yang betulnya tiada Tuhan melainkan Allah, maknanya tiada yang tahu melainkan Allah. Itu tafsirnya. Jadi kalau kita kata saya tahu, Allah tahu juga, lebih tahu pada saya, itu tak boleh. Dia maknanya saya tak tahu, bukan tahu juga. Yang tahu hanya Allah. Jadi Samad tak ada faham tu, yakin tu. Kerana itu tak diberi faham. Ada kala diberi faham, ada kala tidak. Rashidi hampir setiap kali bayan tak faham. Memanglah kita kata dia otak bodoh kan, tapi kenapa setiap kali, kenapa pula yang orang lain taklah pandai sangat pada dia boleh faham pula kan? Samad yang dia rasa pandai, dianggap pandai, boleh tak faham, ada masa kosong. Jadi inilah masalah hari ini semua kuliah-kuliah ni. Kuliah-kuliah yang berjalan di seluruh dunia, yang diadakan pada malam, maghrib, isya di setiap masjid ni, banyak orang dia tak faham sebenarnya. Bayan tu dia duduk ceramah tu, tapi dia tak faham. Dia tak faham, dia duduk aje lah, merasai bahawa dengan duduk tu boleh faham. Tak boleh kalau tidak diberi faham oleh Allah Ta'ala. Duduk aja, banyak majlis ilmu duduk, kau faham ke? Pergi sana tiap-tiap masa, bukan Covid tu lah, semua pergi majlis ilmu, kejar ustaz tu sana sini. Bukan makna kita duduk banyak majlis kita diberi faham. Orang yang duduk dalam bayan iman tak ada, dia tak ada apa faham. Nah, kenapa satu orang tu riak? Sebab iman dia lemah. Nah, kenapa orang tu dia tawaduk? Sebab iman dia kuat. Bukan pura-pura tawaduk, bukan, betul punya. Kenapa saya tidak ada riak? Saya, kalau ditanya Allah, Allah yang tahu kan. Bila saya tanya Allah, kamu semua ada riak. Rashidi ada riak. Tapi aku, bila ditanya tak ada. Sedangkan aku mengajar, Rashidi mengajar, tak ada. Aku dengan izin Allah menulis tafsir Quran, Rashidi ada. Menulis kitab mana pun dia tak ada. Ada. Menulis buku. Biasa orang yang ada ilmu ni menulis buku. Kalau dia kata dia ada ilmu, buku tak ada tulis, mana orang tahu kau ni betul ada ilmu ke tidak? Mengaku. Sebab itu nak dapat PhD, doktor falsafah, kena buat research kena tulis buku. Buku tu disubmit oleh dua pemeriksa dan pakar dalam bidang, baru boleh dapat doktor falsafah. Kenapa kena tulis buku pula? Zaman dulu-dulu tak ada ijazah ni semua. Satu orang dikata doktor apa semua, dia tak ada lulus ijazah dulu. Sekarang aja pakai ijazah ni. Dulu semua pakai buku. Siapa pandai, makna dia tulis buku. Kalau agama panggil kitab lah. Kalau tak ada buku, tak berpandai. Mana tak boleh dipanggil pandai. Sebab orang akan baca buku tu. Kalau ada buku lah. Macam sekarang orang tak, kamu ada faham Quran? Faham? Mana tanda kamu faham? Ada tulis kitab tafsir? Tak. Berceramah je. Itu tak boleh. Berceramah tafsir Quran, bidang dia. Sebelum kamu boleh berceramah tafsir Quran tu, apa tanda kamu ni mahir ni? Mesti ada kitab kamu tulis kan? Ini kitab tafsir tak ada tulis.
maknanya tak tahu tu. Jadi kalau nak kira buku, Rashidi tak ada tulis. Dengan izin Allah, saya bukan tulis satu buku tafsir, 84 kitab tafsir. Satu kitab 300 lebih kurang muka surat. Nah, saya boleh bagi tahu lah. Kalau kamu nak tahu apa aku tafsir, bacalah kitab tafsir saya tu. Dan kau tengok, betul tak? Kamu yang bodoh pun boleh tahu dia betul atau tidak. Sebab manusia ni, ruh dia tu tidak akan dapat menerima benda salah. Tak boleh. Walau dia bodoh, tapi ruh dia ni amri Rabbi. Makanannya perintah Allah. Kalau perintah Allah tu dia tenang. Kalau tak ada perintah Allah tu dia gelisah. Jadi nak tahu orang tu alim zaman dulu, dia tak ada degree. Macam Samad dia doktor falsafah komputer kan. Boleh dia dapat buku ada tulis. Buku komputer. Tak ada. Lain daripada doktor falsafah, dia tak ada tulis buku, mana tak betul begitu mahir lah. Sebab itu kalau orang belajar bidang-bidang ni, dia pergi ke universiti di barat, buku yang dia pakai tu, lecturer dia yang tulis. Dia Oxford, semua Amerika. Buku yang dia tulis tu, buku dia mengajar. Itu baru pusat institusi yang gemilang kan. Penulis tu sendiri profesor, penulis kitab dia. Kitab buku-buku dia jadi buku-buku diguna di institusi pengajian tinggi. Macam satu orang, ialah saya kenal daripada Melbourne kan, dia menulis satu buku contact lens, Nathan Efron, Yahudi ada. Dia mengajar dekat buku dia besar juga tentang contact lens, kanta sentuhan. Banyak buku contact lens, tapi dia salah seorang penulis lah. Macam itu dia orang punya ilmuwan dia. Dia orang boleh menulis buku. Kita banyak juga profesor ada menulis buku untuk diguna oleh seluruh dunia. Kalau guna murid kamu je tak berapa sangat lah kan. Ni seluruh dunia textbook. Jadi ilmuwan-ilmuwan Islam dulu, dia menulis buku lah. So banyak buku. Buku, penulis buku ni salah satu tanda dia orang yang berilmu. Jadi sekarang ni, dengan pencapaian saya ni, patut saya riak. Sangat riak. Kenapa Rashidi yang tak ada satu buku pun tulis, STPM pun ambil 2-3 kali. Kenapa dia riak sangat? Kerana iman dia sangat lemah. Betul tak? Kalau saya ni iman lemah, dengan pencapaian saya ni, tentu saya tak boleh lah tafsir. Korang katalah saya tulis kitab, banyak kitab lain. Quran ni tak boleh orang iman lemah tulis, tak boleh. Kalau saya menulis kitab iman lemah, buku-buku, tentulah semua tanya yang ilmuwan di barat tu yang menulis kitab, dia orang rasa diri tinggi tu, mana ada rendah kan. Patutlah dia orang rasa tinggi, dia orang menulis buku banyak kan. Jadi sekarang ni manusia ni makin dia ada banyak kelebihan, kalau iman dia tak ada lah, dia makin riak. Itu dia punya peraturan dia lah. Macam Dajjal tu kan, Dajjal tu dia dapat riak kerana dia diberi banyak kelebihan tau. Fir'aun jadi riak, diberi kelebihan. Dia dulu petani je, jual apa, temikai je daripada kampung. Dia nak jadi kaya, pergi misi jual dekat
Kahira. Dalam perjalanan semua orang teks dia. Sehingga dia sampai Kahira tak ada duit dah. Jadi dia kata apa nak buat sekarang. So dia pergi kat kubur, tanah perkuburan. Dia tag semua orang yang masuk. Jadi satu kali keluarga diraja meninggal, raja pun pergi sekali. Siapa pula bagi undang-undang teks ni? Dia tak marah Firaun tu, dia ambil dia jadi pegawai dekat istana. Ni bijak punya orang ni. Lama-lama dia jadi Firaun raja. Banyak kelebihan dia. Kerana kelebihan dia lah Firaun mengaku Tuhan. Dajjal tu mengaku Tuhan. Macam Rashidi boleh mengaku Tuhan dia kalau banyak kelebihan dia lebih. Tuhan Rashidi, dia akan banyak orang sembah dia, basuh kaki dia macam Ayah Apin. Tak apa kelebihan Ayah Apin tu saya tak tahu, tapi mesti ada kelebihan tu yang menyebabkan dia mengaku Tuhan. Tuhan langit pula. Jadi orang-orang yang diberi kelebihan ni, kalau iman dia tak ada, dia jadi Tuhan. Kalau dia iman kuat, dia jadi kekasih Allah. Itu je beza dia. Beza-beza Nabi-Nabi banyak kelebihan dia. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, banyak kelebihan. Tapi mereka bukan orang yang riak. Mereka sangat-sangat tawaduk. Jadi bezanya ialah iman lah. Maknanya yakin pada Allah. Orang yang riak macam Rashidi, kalau dia iman lemah, dia apa yang dia buat, dia kata dia yang buat. Dapat buat sikit lah pun dia kata dia buat. Orang macam Yazid, apa dia buat, dia kata dia yang buat. Itu bezanya dengan orang yang iman sangat kuat. Dia percaya semua yang dia buat bukan dia buat, Allah buat. Mana boleh orang ni dapat riak? Tapi orang macam Rashidi, iman lemah, Yazid, bila dapat kelebihan sikit, dia akan rasa dia yang buat, dia Tuhan. Jadi yang orang mengaku Tuhan ni kata dia buatlah. Bahaya mengaku saya buat ni. Kita kena mengaku tiada yang buat melainkan Allah. Macam saya nak bagi tutup akaun saya tu, saya tekan. Kalau saya kata saya boleh buat dia tutup, iman lemah lah tu. Kurang iman lah, bukan iman lemah. Allah kasih baru dia tutup. Yang kita tekan tu, itu pun bukan kita buat. Nampak kita buat tu, tekan ya, tapi kita kena beritahu Allah yang buat. Macam itu punya tahap iman dia. Itu kan senang nak dapat tu. Bila kita nak cuci najis tu, nak siramkan air, kita jangan percaya air tu boleh tenggelamkan najis tu. Allah boleh. Dan buat untuk sukakan Allah, bukan suka nak bangun najis tu turun. Siram najis, kita siram najis, niat kita nak najis tu hilang kan? Tak boleh. Nak sukakan Allah, boleh dapat iman dia tu. Itulah iman tinggi yang dituntut. Apa saja Allah yang buat untuk sukakan Allah. Makan, Allah yang bagi kenyang, bukan makanan bagi kenyang. Tapi mana ada orang ingat ni? Sebab itu orang semua riak. Ini tak ada sebab dia orang tak boleh riak. Sebab semua dia ingat dia orang buat. Bila masak, dia ingat dia yang masak. Walaupun dia belajar, tiada yang masak melainkan Allah, tiada yang buat. Tapi bila dia masak, iman lemah kan? Dia kata saya yang masak ni. Bila dipuji, dia bersesuaian lah dengan saya buat tu tadi kan? Jadi bila orang makan, orang tu puji, siapa masak ni? Yazid. Sedap. Yazid apa dapat dia? Dia merasai lebih. Kalau berterusan macam itu, selalu orang puji,
Sekali-sekala tu mungkin hilang lah. Kalau selalu orang puji lama, dia merasai dia pandai lah. Bila rasa pandai, bila rasa boleh buat, apa dapat? Dapat apa? Ria. Bagus tak tu? Tapi tak ada orang rasa tak bagus. Yang gembira je dipuji. Kenapa orang suka dipuji? Kenapa suka dipuji? Sama. Sebab dia suka dipuji. Sebab dia dia kata dia yang buat, dipuji pula. Lagilah. Ngam lah. Kalau orang tu tak suka dipuji, dia tak buat, dipuji pula. Pandai tak? Dia dalam diri dia, hati dia, bukan saya buat. Dia akan jawab, bukan saya buat, Allah buat. Tiada segala puji untuk Allah. Macam saya bayan ni kan, bayan saya bagus. Banyak orang puji saya. Hampir semua lah kan. Jarang nak dapat orang. Saya ingat bayan saya ni orang caci ada. Kalau dia tak suka, dia diam je kan. Tapi banyak orang puji saya. Terutama Abdul Halim. Tapi bagus dia faham bayan saya 85%. Congrats you, for giving very good bayan. Simple, easy and interesting, dia cakap. Dia macam ada, tiap kali tu dia dah ada pattern dia. Benda tu juga dia copy paste, same word again and again kan. Dia puji saya lah. Tapi saya jawab apa? Saya tak boleh suka dengan pujian dia tu. Kenapa saya tak suka? Sebab bukan saya yang buat. Jadi saya tulis kat dia, segala puji untuk Allah. Kalau saya iman lemah, boleh saya tulis. Boleh tak saya jawab tu? Tak boleh. Betul tak? Kalau Sufyan kata diberi pujian tu, melonjak dia, puji lagi. Puji lagi. Macam Rashidi dipuji. Ada Rashidi mengatakan bukan saya buat, Allah yang buat. Puji saja. Ada Rashidi buat. Apa kalau Rashidi dipuji? Dia jadi apa? Gembira. Macam Yazid dipuji. Memang tentu sekali. Jadi itu semua bila berterusan dipuji, lama-lama jadi Tuhan. Sebab itu orang-orang yang akhirnya jadi Tuhan, orang yang banyak kelebihan. Jadi kelebihan yang Allah beri ini adalah dugaan. Jadi bukannya adalah kurniaan, Allah beri kelebihan, tapi untuk diuji. Sama ada kita berkata Allah yang buat, segala puji bagi Allah, atau saya yang buat, segala puji untuk saya. Siapa yang percaya saya yang buat, segala puji bagi saya, dia ahli neraka lah. Siapa yang kata Allah yang buat, segala puji untuk Allah, ahli syurga. Satu benda yang simple, tapi kalau kita iman tak ada, it turn the other way around. Dia bertukar jadi azab lah, keburukan. Jadi kelebihan tu telah menukar menjadi keburukan, bukannya kebaikan. Yang tak diberi banyak kelebihan ni jarang nak mengaku Tuhan lah. Sebab apa nak mengaku Tuhan pula? Itu tak boleh buat, ini tak boleh buat, semua tak boleh buat. Masuk sukan pun tak pernah menang, buat apa pun tak pernah jadi. Macam riwayat hidup apa, uncle apa tu, KFC tu, Colonel Sanders. Dari kecil lagi fail, sampai 60 tahun lebih baru dia ada resipi buat ayam tu. Itu pun orang tak nak terima. Tapi Allah Maha Penyayang. Last dia bagi, umur tua dia berjaya, diberi semua kesabaran dia tu akhirnya. Dan dia dah mati kat kubur, iman tak ada, apa nak guna dengan KFC tu. Tapi orang anggap
dia akhirnya berjaya. Tapi dia bergagal. Dia tak mengaku Tuhan tu. Yang mengaku Tuhan ni daripada kecil berjaya. Sampai boleh jadi raja, Perdana Menteri. Macam tu lah. Lama-lama Fir'aun tak puas hati nak jadi raja. Mau jadi Tuhan sekarang. Tuhan Maha Tinggi. Apa bezanya Fir'aun tu dengan orang lain? Dia manusia je. Kenapa pula boleh jadi mengaku Tuhan tu? Sebab semua dia buat boleh jadi. Berbeza dengan Sanders tu. Sejak dia boleh dapat duit, dia tipu, dia buat daripada kubur tu, dia pergi petani, dia terus meningkat sampai jadi raja. Kan? Jadi mulalah Fir'aun merasai diri dia ni special lah. Daripada jadi raja Mesir, boleh jadi Tuhan lah pula. Kalau raja sekejap aja kan. Tuhan ni bila dengar mesti ikut. Jadi bila Musa datang beritahu dia supaya bertuhankan Allah. Siapa Tuhan kamu? Dia kata, aku yang Tuhan, lain Tuhan tak ada. Dia boleh cakap macam tu kat Nabi Musa. Ada Tuhan lagi daripada aku? Dia tanya dengan dia, semua yang keliling dia. Ada, dia diam lah. Ini Musa, suaku Tuhan, ada Tuhan lain lagi. Dia tak percaya. Dia kata dia lah Tuhan. Dia suruh Haman lah, buat menara. Aku nak naik menara tu. Di atas tu nanti aku nak tengok Tuan Musa, nak jumpa dia. Aku percaya aku tak boleh jumpa. Musa tu penipu. Macam tu lah. Jadi dia ingat Tuhan yang satu lagi tu, yang Musa cakap tu, Tuhan macam dia. Sebab itu dia tak percaya Tuhan macam dia juga, manusia. Tuhan yang Musa ajak ni, kata Musa, yang menjadikan kau, langit, bumi dan aku. Dia tak percaya. Hati dah buta. Dia mengaku Tuhan. Jadi Fir'aun ni, kita kalau tak semayang, tak beriman kepada Allah, itu orang yang melanggar Allah dalam batasan yang diterima oleh Allah. Tapi mengaku Tuhan ni di luar batasan. Jadi Allah beritahu Musa, kau pergi jumpa Fir'aun, dia telah melanggar aku di luar batasan. Mengaku Tuhan. Lepas tu tak cukup dengan itu, dia mau bunuh pula Fir'aun, Nabi Musa yang Allah utus. Maka Allah kata, aku musnahkan dia dan seluruh yang bersama dia di laut. Nah, waktu tu Fir'aun cakap, aku beriman betul. Allah kata, it's too late, sudah lambat. Kenapa sebelum ni kau tidak beriman? Jadi Allah tak terima yang last minute punya. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kelebihan demi kelebihan yang Allah bagi pada kita ni, jangan kita ingat kita yang punya, kita yang buat, kita yang dapat kelebihan. Itu dikurniakan untuk diduga. Untuk kita lulus semua dugaan ni, tak ada lain yang kita kena ada, melainkan iman yang kuat. Untuk iman yang kuat, kita kena tunaikan hak. Apa nak? Kita punya maksud hidup menjadi kekasih Allah. Kita dijadikan oleh Allah, kata Allah, adakah manusia itu berfikir dia dijadikan tanpa maksud, tanpa dia perlu ada maksud dan perlu ada tanggungjawab. Dua perkara. Jadi manusia ni dijadikan oleh Allah kerana untuk mencapai maksud dia, iaitu jadi kekasih Allah. Untuk mencapai maksud dia, dia kena ada tanggungjawab. Tanggungjawab itu adalah kerja menunaikan hak mengucap, iaitu kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dengan cara yang Allah suka, dengan korban harta diri, dengan niat nak suka. Jadi satu maksud, satu kerja, atau satu maksud, satu tanggungjawab. Kita tak boleh duduk dalam dunia ni dengan tak ada maksud. Bila kita tak ada maksud, kita tak ada kerja, tak ada tanggungjawab. Jadi apa kita punya maksud, kita buat sendiri. Iaitu nak jadi kaya raya, nak jadi banyak duit,
hidup mewah. Inilah yang dibuat oleh hampir semua orang sekarang. Yang dibuat oleh hampir semua orang termasuk Yazid. Dan ni ialah nak jadi kaya sampai ke hari ini. Tanya Rasidi, apa kau nak jadi kaya? Kalau dalam hati lah, aku tanya kamu sekarang, dalam hati kamu, jangan cakap mulut. Mulut ni yang kamu dengar je kan. Dalam hati kamu, apa kamu punya maksud hidup? Yazid, nak jadi apa? Ilmu kamu tahu nak jadi kaya dalam hati tu. Jawablah. Oi, nak jadi kaya. Kau? Nak jadi orang senang. Kau? Ni? Itu dalam hati. Dalam mulut memang kamu boleh cakap untuk jadi kasih Allah. Allah tak mau tu. Allah mau yang dalam tu, untuk jadi kekasih Allah. Jadi Allah bagi kita maksud, dan Allah bagi kita kerja untuk mencapai maksud. Tanggungjawab. Jadi tanggungjawab itu ialah tanggungjawab yang berkait dengan menunaikan hak mengucap, iaitu menjalankan kerja dakwah, menjalankan kerja ta'murun nabi ma'ruf wa tanhaun 'anil munkar. Mereka yang tak buat kerja ni, mereka tak ada maksud. Kerana mereka tak ada maksud selain daripada nak jadi kaya, macam nak jadi hidup senang. Siapa cakap nak jadi hidup senang tadi? Sufyan. Sufyan? Kau nak jadi hidup senang. Bukan senang tu. Senang tu sebenarnya kaya lah. Kau tahu hidup kaya, kaya ada duit lah. Apa hidup senang makna apa? Senang ini, senang itu, senang boleh ni, dapat ini, dapat ini. Betul tak? Sama juga bahasa dia tu. Hanya nak bagi lembut sikit, nak hidup senang. Tapi sebenarnya sama juga nak jadi kaya. Kau nak jadi apa? Nak kaya. Ini kan? Itu dalam hati. Jadi bila kita dalam hati kita maksud sudah salah, action kita tentu salah lah. Ini semua orang maksud hidup dia sudah salah, nak jadi kaya, action dia tak buat kerja dakwah lah. Itu sebab kita tak buat kerja dakwah. Sebab kita tak ingat kita punya maksud sudah salah, tersasar. Dari jadi kekasih Allah nak jadi orang kaya. Jadi tentulah kita hilangkan tanggungjawab kita yang Allah beri pada kita. Tanggungjawab yang Allah beri pada kita ialah untuk mencapai maksud, aim of life, ialah kita menjalankan kerja mengajak manusia kepada Allah, atau menjalankan kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Itulah perintah yang tertutup dari umat Islam selama ni sejak berkurun, dan manusia seluruhnya lah, dari Adam ni terbenam. Kerja nak mencapai, pertama maksud sudah salah, pertama sekali. Itu yang pertama. Bila salah, kerja tak ada, maksud tak ada, responsible tak ada, responsibility tak ada. Responsibility tak ada, kerja hanya cari duit, cari kelainan. Lama apa? Putus asa, derita, malang, mati masuk neraka. Sebab itu manusia ni kena tahu apa maksud hidup, aim of life. Aim of life menjadi kasih Allah. Kerja untuk mencapai aim of life, mengajak manusia kepada Allah. Okey.